بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita pakai kitab ni muka surat 18 Irsyadul Jawin. Mari anak-anak taruh ingatan kejadian dan zahir Muhammad bin Abdul Wahhab dengan cara ringkas. InsyaAllah kita nak sambung daripada kitab ni, pengarang kita. Dia nak menceritakan kepada kita sikit sebagai ingatan bagaimana boleh munculnya fahaman Wahhabi ini. Dengan istilah dia kata kejadian dan zahir Muhammad bin Abdul Wahhab. Macam mana boleh terjadinya fahaman yang dipanggilkan fahaman Wahhabi ini. Kata dia adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab adalah dikatakan asal keluar mazhab Wahhabiyah. Daripada dia lah dikatakan asal. Jadi dibahasakan Wahhabi itu nisbah pada bapa dia. Kalau di Indonesia gelaran kepada dia ni dipanggil fahaman Muhammadiyah. Dia tak panggil dululah. Dah ni Wahhabi juga panggil. Dulu satu masa dulu dipanggil fahaman Muhammadiyah. Pasal nama dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi panggil Muhammadiyah nama dia. Digelarkan Wahhabi pasal nisbah pada bapa dia. Kalau di satu masa dulu kalau kat Malaysia ni dipanggil kaum muda. Malaysia lah. Jadi kata dia mazhab Wahhabiyah ni. Jadi dia buh mazhab ni pasal dia ada cara dia kan. Cara perjalanan dia yang tak ikut perjalanan ulama-ulama mujtahid kan. Penin cara dia. Yang dia punya kaedah ni melawadi akan ijma' ulama kita. Jadi ulama duk bangkang sangat dia ni. Pasal apa? Pasal dia menyalahi ijma'. Siapa kita ni? Ulama-ulama kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ianya daripada puak Bani Tamim. Jadi keturunan dia Bani Tamim, setengah sebahagian daripada penuntut-penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Tempat mengaji dia di Madinah, pergi mari antara Mekah dan Madinah. Jadi sering berulang di Mekah Madinah untuk pengajian dia, maka mengambil ia akan ilmu daripada ulama Madinah dan setengah daripada gurunya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Muhammad ibnu Sulaiman Al-Qurdi yang bermazhab Asy-Syafi'i dan Syekh Muhammad Hayatus Sanad yang bermazhab Hanafi.
Dan adalah kedua syekh itu dan juga syekh-syekh yang lain daripadanya lagipun telah menegas pandangan pada Muhammad bin Abdul Wahab ni. Jadi tok guru dia pun, tok guru dia pun dah peringat dah, jaga sikit anak murid yang macam ni. Kalau tok guru pun dah peringat, jagalah. Bahkan abang dia kita jumpa dah itu sikit, bahkan ayah dia sendiri peringatkan orang ramai siapa dia, anak dia yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ni. Walaupun mengaji, jadi kena hati-hatilah macam apa. Walaupun mengaji, kalau tak kena caranya dia bermasalah. Bahkan umum kita sebut mengaji ni, orang Islam memang umum nama Islam tu baik, tapi jaga ada orang Islam yang bermasalah. Memang ada. Bila ada bermasalah ni, kaedah ulama kita, dia akan bagi tanbih, dia bagi peringatan, dia bagi tahzir, jagalah orang ni sikit. Orang Islam kita pun kalau kata ada yang baik-baik, kalau ada masalah, wajib atas kita bagi tahzir, tu istilah dia. Orang ni kalau berbicara, kalau dengan dia, jaga-jaga sikit, dia kurang manah sikit. Saya mengaji dulu, kalau arwah batin dulu, kalau ada orang-orang yang macam tu, disebut. Kalau ada orang yang ada masalah macam ni, kena kata lain, jaga sikit dia ni. Maksudnya apa? Dia ni tangan panjang sikit. Baik. Sikit, saya sejuk ni kalau orangnya. Jadi kedua-dua guru mereka ni, guru-guru dia ni, menegas pandangan pada Muhammad Abdul Wahab itu. Tegas tak mana? Dia kata Muhammad Abdul Wahab ni zalim, sesat. Tok guru kalau kata macam ni lah. Astagfirullah. Tak apa. Dah berkata mereka itu, guru dia ni, lagi menyesat oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan menyesat oleh Allah Ta'ala dengan sebabnya akan orang yang telah menjauh Allah Ta'ala daripada rahmatnya. Dan dengan sebab dia juga telah disesatkan, dengan sebab Allah Ta'ala menjauhkan rahmat daripada dia. Sebab jauh rahmat tu pasal apa? Punca macam-macam. Ada cara mengaji tak betul, ada tak ikut disiplin, ada adab yang tak dijaga. Ni punca-punca, walaupun istilahnya mengaji tak kena cara. Mengaji kadang guru yang memang betul tapi tak nak ikut guru betul, itu pun punca je. Dia sanggah guru dia. Kalau guru tak betul, satu kalau guru tak betul, tu salah guru. Ni guru betul, tapi dia boleh sanggah guru dia. Jadi ada kejadian macam ni? Memang ada lah. Bahkan sebelum daripada zaman dia ni, ingat saya mengaji dulu, sebut kisah siapa? Hasan Al-Basri, salah seorang daripada tabi'in yang masyhur. Zaman dia ramai berkalangan dia para awliya, dan dia antara tabi'in kabir. Maksudnya tabi'in yang banyak berjumpa dengan ramai sahabat Nabi SAW. Apa nak sebut dia ni? Hasan Al-Basri ni masyhur sebagai pelopor ulama ahli sunnah wal jamaah. Zaman dia ada anak murid dia bernama Wasil. Bila guru dia cerita mengikut kaedah akidah, mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, macam mana perjalanan manusia hamba, hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, macam mana. Ada anak murid dia tak setuju, bangkang dalam majlis ilmu. Kalau nisbah berbalas bersoal jawab tentang isu tu, kalah dah, tapi degil nak ikut menegakkan padang basah ya.
Nama dia Wasil bin Atta. Sehingga Hasan Basri ni bila tengok pandangan dia banyak yang bertentangan dengan kaedah-kaedahnya jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, pandangan dia, pandangan guru-guru dia dan semua sahabat yang pernah dia jumpa sebelum ni, sampai guru dia kata i'tazalana Wasil, kata dia telah mengasing diri dengan diri kita semua ni. Anak murid dia bernama Wasil. Wasil ni nama penuh dia Wasil bin Atta. Jadi asal nak sebut apa? Pasal apa orang taklah jauh ke rahmat ni? Pasal guru yang betul tak nak dia ikut. Itu masalah. Ada orang tu mengaji dengan ulama besar, wali besar India, tapi dia tak nak ikut, canggah dengan guru dia. Itu dia nak bangga pula, kata dia tak semestinya apa guru saya kena ikut dan saya kena taksub dengan dia. Astagfirullah. Gila ke apa? Ni sama pahaman-pahaman macam ni. Kaedah kita, siapa yang guru yang betul, cuma bahasa dia dibubuhkan guru tak betul lah. Dia kata, mengapa perlu saya taksub pada guru saya? Ada gila ke apa ni? Boleh faham saya ke apa? Gila apa? Kita dengan guru bukan taksub dia, istilah dia kasih dengan guru lah. Ikut guru lah. Sayang dengan guru. Dengan mak bapak takkan masa taksub dengan mak bapak, bodoh. Dengan mak bapak ada tanggungjawab kita dengan mak bapak, ada kasih sayang dengan mak bapak. Kalau tak sayang mau kena sayang. Maksud apa? Mak bapak. Bukan taksub dengan mak bapak. Ada taksub dengan mak bapak. Apa punya bahasa ni? Ada manusia yang menggunakan bahasa, kenapa perlu saya taksub dengan guru? Gila ke apa? Dia bagi hujah, dia kata Imam Syafi'i pun tak taksub dengan guru dia Imam Malik. Pasal dia tak ikut Imam Malik, dia buat mazhab dia sendiri. Nampak gaya macam cerdik tak? Nampak bengong lah. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, murid pada Imam Syafi'i, pun tak taksub pada guru dia. Dia buat mazhab ni, tak ikut Imam Syafi'i, dia buat mazhab lain. Bengap sungguh kan. Saya tak ada bahasa lain nak sebut. Itu bukan masalah taksub. Itu istilah dia, anak murid guru Imam Malik. Imam Malik ni guru bagi Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Guru mujtahid, pakar dalam bab ilmu. Anak murid pakar dalam bab ilmu. Pakar itu sampai haram atas dia mengikut guru dia. Bukan masalah taksub. Bukan masalah tak taksub dengan guru tu buat mazhab lain, bukan masalah macam tu. Pasal anak murid memang ada kelayakan untuk buat mazhab lain. Satu dia ahli mujtahid, satu dia tak ikut Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal juga pakar dalam ilmu sampai dia memang ahli mujtahid tu yang boleh buat mazhab tu. Satu dia tak ikut Imam Syafi'i. Berapa ramai anak murid lain duk ikut. Pasal anak murid lain tak sampai tahap mujtahid yang dia boleh buat mazhab sendiri. Ada pun anak murid yang handai-handai ni, tu yang Imam Syafi'i tak ikut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tak ikut Imam Syafi'i. Pasal apa? Pasal masing-masing adalah mujtahid. Dia gunakan hujah yang dangkal macam tu untuk menunjukkan apa perlunya anak murid tak taksub pada tok guru, ikut tok guru. Pasal Imam Syafi'i pun tak ikut guru dia. Lah bengap sungguh lah. Saya tak ada bahasa lain lah nak sebut bengap tu. Boleh faham saya sebut apa? Hadanallah ila siratal mustaqim. Orang tak erti lah, aku ada hujah yang kuat. Astagfirullah. Jadi antara sebab ni tak nak ikut ajaran guru lah ni. Maka jadilah akhirnya sebegitu kata dia. Sungguh tidak silap oleh menegas mereka itu, guru-guru mereka ni, guru-guru Muhammad bin Wahab ni, sehingga melarat dah kepada setengah-setengah tempat daripada negeri-negeri Jawi kita oleh membawakan fahaman Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dan fahaman ni fahaman apa? Fahaman yang buruk itu. Fahaman ni buruk. Di sini kita dia berdoalah anak-anak muda
Anak-anak muda. Di sini berdoalah anak-anak sekalian, mudah-mudahan Tuhan akan menghapuskan dengan bersegera dan pulang kepada keselamatan seperti dahulu kala dengan berkat Syekh Muhammad Daud Al-Fatani. Amin ya rabbal alamin. Pasal apa ni? Dia adalah antara sebahagian daripada ulama kita yang melawan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Jadi sebut dengan berkat Syekh Muhammad Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani. Tak syirik ke? Kalau itu membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana ni syirik. Kita bicara dah sekali lalu, itulah bab berkat tu. Akidah kita masalah nak bagi dapat tu Allah Ta'ala. Tapi sebut dengan berkat tu apa? Sebut tawasul dengan nama dia, bersepena dengan dia. Dan memang ada dia buat kerja, dengan munasabah dia buat kerja tu, doa pula tawasulkan nama dia, untuk mohon supaya dijauhkan kita daripada bencana. Bencana apa? Bencana pahaman yang sesat. Bencana pahaman sesat, dia lagi teruk daripada pahaman daripada bencana virus. Bahasa itu. Virus Wahabi dengan virus Corona. Virus Wahabi kena hapus dulu. Patutnya boleh lockdown pahaman Wahabi ni. Tak faham sudah dia buat apa. Pasal pahaman dia boleh bawa menyebabkan silap masuk neraka kekal abadi selama-lama. Na'udzubillah. Tapi kalau kena coronavirus, bukan tentu masuk neraka. Tidak tentu. Bahkan yang tu sebab masuk syurga. Kalau kata coronavirus tu kritik sangat, bahaya sangat, lebih bahaya daripada kanser sekali pun, macam mana? Kalau kata dengan sebab suffering, apa bahasanya, menderitanya sakit corona ni, sampai menyebabkan jadi maut, sampai jadi hukum mati syahid akhirat, coronavirus bukan bahaya. Tapi bahaya lagi virus Wahabi. Saja sebut ke sana sikit. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Daud Al-Fatani ini dan segala syekh yang lain daripada guru dia dan guru ulama-ulama Fatani, saya mengarang ni orang sana, dia gunakanlah ulama-ulama Fatani ini dan syekh-syekh yang lain lagi, insya-Allah. Ini insya-Allah untuk tabarruk. Pasal kita doa bukan ragu dengan doa, tapi yakin tu insya-Allah buat apa? Insya-Allah pasal tabarruk. Sebut insya-Allah ni dia ada atas isu tabarruk. Itu pun kita ada sebut sekali lalu tentang fadilat tabarruk dengan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebab tu Allah Taala berkenan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah bapaknya. Bapak siapa ni? Bapak Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa bapak dia? Abdul Wahab. Ialah setengah daripada ulama yang soleh-soleh. Bapak dia orang soleh, ulama pula tu. Maka ia pun, bapak dia pun menugas, ni ejaan dia lah, menegas bahasa kita. Bapak dia pun bertegas pada anaknya Muhammad. Muhammad itu seperti mana ulama-ulama yang lain juga. Bapak pun bagi peringat, anak aku ni jaga sikit. Mambah bapak kena sangat lah anak daripada kecil dia bela kan. Bapak ni kalau bapak dengan mak ni anak menangis, tahu bunyi kau ni. Ya ni masak lah. Walaupun hantar mengaji, tengok mengaji tak jadi, ya ke? Satu orang yang memang ada amanah, orang ada agama ni, walaupun anak dia ada masalah, dia takkan sokong anak dia. Qumu bil qisti syuhada'i walau ala anfusikum awil walidain. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berlaku adil, maksudnya letakkan satu tempat pada tempat dia. Jangan berlaku zalim di situ. Walau kanu walau ala anfusikum, sekalipun kat diri kita. Contoh kalau kita ni jahat, kata apa? Saya ni jahat, saya ni buruk panggil. Saya ni cakap kasar, kamu lah itu. Saya sebut saya tu, saya lah.
Saya bahasa ni bahasa biasa duduk dengan Hulu. Lama lah tu duduk Hulu. Kan? Campur dengan orang Hulu ni, bahasa dia cakap kasar ni. Kalau saya duduk Pekan apa, duduk Kuala Lumpur, saya tak cakap macam mana saya cakap sekarang ni. Orang kampung ni, tambah kampung ni kampung Hulu, kampung kasar. Ada juga orang kampung lemah lembut bahasanya. Pasal dia duduk, environment dia orang kampung lemah lembut. Ada orang kampung bahasa dia lemah seguh kan. Saya duduk orang kampung kasar kan. Oh, mahal nak pergi mana tu? Oh, kasar dia. Kalau jenis kampung lembut, nak ke mana tu? Boleh je, tapi dah terbiasa dengan bahasa kasar tu. Kasar lah. Katanya kan. Saya nak kata apa? Walaupun diri kita sendiri, khabarlah. Saya ni kasar je. Panggil bongoh. Mulut laser. Macam tu lah. Saya sebut saya lah ni. Sekali pun itu. Siapa begitu gawil luar lain. Yang pun mak ayah kita. Ada benda yang kita nak bagi peringat. Macam ni. Ni sebut lagi. Tak sebut apa? Nak sebut bapak pun peringat orang ramai. Jaga anak aku Muhammad bin Wahab ni. Dia bawa pahaman pelik dan dia menyesat orang. Bapak bagi peringatan. Dari segi tanggungjawab memang itu. Satu, tak ada kaedah kita. Kalau anak kita mesti kita bela. Tidak. Rasulullah kata, "Lau sariqat Fatimatu binti Muhammadin laqata'tu yadaha." Kalau mencurilah Fatimah binti Muhammad, anak Muhammad ni, anak dia, aku potong dengan dia. Tu kena tegas tu. Tu yang tok guru dia, ayah dia sendiri tegas dalam masalah ni. Memang anak dia nama Muhammad ni, masalah dia bermasalah dan bawa pahaman-pahaman sesat. Baik. Dan ceruca, kalau ikut eja macam tu kan. Dan telah mencerca ia. Bapa dia mencerca akan anak dia Muhammad ni sebagai cerca yang banyak. Istilah cerca ni maksudnya disebut tani dia tak elok, tani yang ni tak elok, yang ni panggil dia huduh, yang ni disyirik ke orang, yang ni dibid'ah ke orang, yang ni dia kata tak betul, yang ni dia kata sesat. Dia cerca sungguh dan menakuti, dia bagi tahzir, bagi peringatan sungguh. Jaga anak saya ni macam ni. Kalau hampa kena yang ni, jangan duk ikut dia, jangan duk kawan dengan dia, jangan ikut ajaran dia, pasal ajaran dia berpengaruh, tapi dia ajaran dia ni sesat. Dia buat pahaman mudah, dia buat mudah-mudah dengan agama. Ikut sikit. Satu kaedah ulama-ulama kita, tutup guru yang macam ni lah passion dia. Bila dia tengok ada orang bermasalah ni menyebabkan rosak agama, paling besar yang dia akan jaga ialah rosak agama. Rosak nyawa ni nombor 2. Kalau pemerintah dia kira rosak ekonomi. Rosak nyawa. Agama rosak dia tak kira. Satu, dia sampai boleh lockdown coronavirus, tapi dia tak lockdown, tak ambil tindakan apa-apa pasal Wahabi. Saja kita sebut kot tu. Kaedah ulama kita tak. Dia besar bukan ekonomi. Dia besar ni pahaman akidah ni. Siapa tambah ada orang yang hidup cerita pahaman-pahaman akidah yang salah. Hak tu. Selagi istilahnya ada kebolehan pada dia nak bangkang, dia nak bagi tahzir, bagi peringatan, dia bagi. Saya ingat masa saya kecil dulu, ada penceramah tutup guru kita lah kan, ustaz-ustaz kita. Masa tu saya duduk KL, kecil kan. Saya duduk KL umur darjah 1 masuk darjah 2. Duduk situ, ngaji situ sampai SPM. Lepas tu pergi ngaji luar tu, ngaji luar, mula-mula duduk Hulu. Silap, duduk Hilir kan. Perak Hilir bagian Datuk. Duduk Hilir ni bahasanya tak kasar. Tok gurunya lembut. Lembut sangat tok gurunya. Saya duduk pondok ni pun tok guru lembut. Cuma bahasa kasar. Bahasa. Tak tahu dia. Bodoh dia mana ni. Dia buat bahasa dia kan. Tak ada akal dia mana. Dia bahasa dia gitu kan. Panggil pun duk lahong gitu kan. Lahong ada bunyi ulu kan. Lahong tu. Oh. Dia punya style tu. Tok guru ini apa?
orang lembut, pemaaf pun. Tapi bahasa duduk hulu ni, bahasa hulu tu. Saja nak sebut tu. Saya nak sebut saya lah, sebut cerita orang lain tu. Nak cerita tahzir tu, walau ala anfusikum, kat diri kita, orang kata, saya ni nafsu buruk, saya ni, itu cerita lah. Bangkit tidur lewat, saya ni buruk lantak, makan kalau kuat. Tak ada 4 pinggan tak berhenti. Tapi itu bukan saya lah. Saya ada. Saya tak boleh makan banyak. Makan banyak jadi masalah pula. Tapi saya cerita orang lain tu. Dia kata, mengaku dah buruk lantak kita tu. Kalau ada orang nak belanja makan, bagi peringat sikit. Saya nak belanja makan ni, nak belanja saya makan. Betul ke? Serius ke? Saya kuat makan. Bagi tak pergi menyesal kot. Saya pula jenis makan ni, saya tak kira. Saya makan sedap-sedap tu. Nak belanja saya makan. Saya kalau pagi-pagi roti canai mau 11 keping. Sebab apa? 11. Abang betul-betul. 11 pula, bukan saja dia nak roti telur, kuah pula. Nak kuah kambing. Oh, contohlah kan. Nak belanja, apa yang belanja betul-betul, beringat elok. Ni saya, kawan saya pun seorang ni, sama ni kuat makan ni. Contoh ni. Contoh ni lah, contoh lah. Ni kuat makan ni. Saya 11, dia 15. Sekali anda ya makan roti canai. Ni ada, tapi saya nak cerita apa ni? Sebut tu, mengaku. Nah. Jangan pula lagi dia belanja, saya nak belanja ustaz makan hari ni. Dia ingat kita makan sekeping lah. Dia terkejut dia, berapa ni? Dengan RM25. RM25. Saya tak kira ke apa. Ustaz tu seorang Ustaz tu seorang lah tu RM25. Dia makan apa? Roti canai 11 keping. 3 tu roti telur. Tu kuah kambing. Tu dia. Ayak, Neslo tarik 2 gelas. Tu dia. Gelas pun dinosaur. Tu dia. Saja saya sebut gitu. Jangan terkejut lah lagi. Yang tu saya melawak itu lah. Nak sebut tawana ni bertegas tu kan. Satu kat diri kita, apa sikap buruk yang ada di kita pun kita bertegas. Kalau kata ada orang nak berkawan dengan kita pun bertegas. Ni sifat buruk aku. Jadi ayah dia ni memang bertegas dan dia menakuti, istilah tahzir, bagi mengingat, jangan, jaga-jagalah dengan anak aku nama Muhammad ni, berhati-hatilah bila berkawan dengan dia. Menakuti akan manusia daripada Muhammad ni. Kalau boleh jangan berkawan dengan dia. Macam apa? Cakap-cakap dia boleh mempengaruhi orang. Cakap-cakap dia ada power bagi orang yang bodoh. Bopi contoh ayat gitu kan. Orang bodoh akan ikut. Orang tak kerti dia akan terpengaruh. Orang kerti akan tolak mentah-mentah pahaman-pahaman Wahabi ni. Dan begitu juga saudaranya. Saudara ni abang dia, nama apa? Sulaiman bin Abdul Wahhab. Dan ingkar ia Sulaiman ni akan barang yang menimbul oleh Muhammad itu. Adik dia, walaupun adik, betul-betul ikut perintah Allah Ta'ala, kena berlaku adil, kena bagi peringatan pada orang ramai, takut ada benda yang kesalahan berlaku dalam masyarakat. Antaranya apa? Ditahzirkan orang ramai daripada ikut adik dia nama Muhammad itu. Antaranya kata dia ingkar daripada beberapa bid'ah dan sesat. Ada benda-benda yang disesatkan oleh adik dia nama Muhammad ni. Dia kata ni bid'ah, ni sesat, ni bid'ah, ni sesat, ni bid'ah, ni sesat. Abang dia kita dah jaga sikit. Kata dia, adik dia ni memang tak ada kerja lain, duduk bid'ah, duduk sesat, duduk bid'ah, duduk sesat ke orang. Dan aqaid yang salah, begitu juga babak aqaid yang salah. Allah Ta'ala, Allah ada muka, Allah ada tangan, pegang zahir ayat. Ayat Muhammad dia kata yang mutasyabihat dia kata yang Muhammad. Ya. Asal saya sebut juga tadi kan, saya ada cerita, saya zaman kecil-kecil dulu duduk di KL. Saya pergi duduk KL ni, Masjid Surau pun KL lah. KL pula tempat kita ni, tempat saya duduk tu. Madrasah biasa kan, tapi Madrasah Asy-Syukriyah nama dia. Kampung Pasir Baru. Apa saya nak sebut? Panggil ustaz sakan-sakan. Duduk KL.
Dia asal saya nak sebut apa? Zaman saya tu mufti wilayah, bukan Manzur ni. Manzur pun tukar lah, tak jadi mufti wilayah, jadi menteri, menteri agama. Zaman nak cerita mufti ni, zaman saya tu. Saya tak sebut nama lah, orang pun mati lah. Kadang-kadang dia keluar fatwa-fatwa dia pelik-pelik. Pelik-pelik. Betul apa? Orang bangkang, ustaz-ustaz ni. Tak setuju. Antara sebut nama lagi. Mufti wilayah dia sebut. Dengar saya pun cerita mufti wilayah dulu Mufti wilayah, nama ada syekh. Oh, dia sebut nama. Nama-nama. Mengatakan kalau nak pakai tudung jangan ekstrim, jangan sampai tutup muka. Pakailah macam pakaian tudung pemimpin, isteri pemimpin kita. Tudung cukup dengan letak atas bau. Oh, dia punya bangkang lah. Zaman tu cakap macam tu. Zaman tu mufti cakap macam tu. Tahu apa, tahun 80-an. Dia punya bangkang lah. Mana dia ceramah. Ceramah duduk kawasan wilayah. Yang cakap mufti wilayah. Balun. Tak ada dia takut sikit pun. Ingat kau orang masjid halang. Rupanya orang masjid pun suka. Bagus dia panggil ni. Betul tak? Dan benda salah. Orang tahu benda tutup aurat ni benda agama. Dia sure kan pakai tudung tu. Dia satu, dia label kan ekstrim bagi orang yang pakai burdah. Satu. Yang ni melampau kata dia. Kalau nak pakai tudung, cukuplah ambil serenam buah atas bau atau buah atas kepala. Takat tu saja. Macam mana pemimpin-pemimpin kita. Ni bodek apa dia? Ni istilah anjing jelai lidah. Sikitlah dengan bahasa itu kan. Oi, lama. Zaman saya dulu, ada ustaz-ustaz yang garang-garang tu. Sebut nama macam tu. Satu di atas saya punya pengalaman biasa mengaji itu, tiang saya pun hak mana geng-geng sesat ni kita sebut nama. Bahkan berbuk dia ni bodoh. Ramai macam tu. Terkejut orang dekat tu. Inilah label tuan aku. Label ustaz ni. Duk bodoh kau orang. Dah memang bodoh. Nak bagi tahzir bodoh tu saya guna bahasa itu tu. Dia ni bodoh, bengap. Bangang-gang-gang-gang. Tu sampai macam tu. Pasal apa? Saya daripada kecil kita dah tengok ada orang yang bertegas dalam bab tu. Yang orang tak biasa dengan latihan ataupun dengan pengalaman macam tu. Pada dia, dia ni kena jaga sikit. Tentu lah sikit. Kita duk biasa. Ada ustaz sampai tepuk-tepuk macam. Dia ni tak boleh ikut. Bodoh ni lebih pada lembu. Ya, nak bahasa ulu. Lembu pun cerdik sikit. Baik. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita tahzir tu lah tu. Abang ni pun bagi pengingat ni sesat, ni bid'ah. Betul, zaman saya dulu kalau ikut nama orang sesat, pasal dulu Imam Panduan ulama kita, dia kata macam ni, kaedah panduan orang sesat ni, sampai boleh sebut nama. Pasal apa? Supaya tahzir. Apa tahzir bahasa orang putih sikit ni? Supaya alert ni, alert. Supaya kita berjaga-jaga, jaga sikit. Sebut nama orang ni, jaga sikit. Dia ni Wahabi, dia ni bodoh ni, dia ni bengap ni, dia ni fasik ni, dia ni khianat ni, dia ni tangan panjang ni. Itu tujuan sebut nama tu. Bahkan kita memang ada jumpa bahas pun oleh para ulama kita, memang boleh sebut nama ke? Memang boleh. Antara orang yang boleh sebut nama ni inilah orang yang menzahirkan benda-benda yang sesat, supaya kita takuti ada orang lain akan terpengaruh dengan dia. Sebut nama dia, sebut kesesatan dia. Satu kalau ikut saya, mana-mana geng-geng Wahabi dulu, saya sebut nama. Cuma zaman ni bila sebut nama macam ni, dia orang bising, dia orang marah. Dia orang apa? Apa istilah dia? Asawan mahkamah, malas nak bicara apa tu. Tu yang nama-nama tu bubuh macam tu lah kan, perli-perli tu. Ada ustaz tu, ada maulana tu, ada syekh tu, ada doktor tu, sebut gitu je lah. Kalau ikut saya balas, saya sebut nama. Pasal memang disuruh sebut nama. Yang tu lah.
Nak kata takut sangat tu dah, tapi renyah benda tu. Nak kena pergi jawab balai lah. Malas. Pasal malas tu. Satu tak sebut nama. Kalau nak tahu nama, saya selalu sebut PM tepi. Siapa dah? Bengap, abang tu. Siapa dah? PM tepi. Kalau tak rakam, tak live apa, saya sebut nama. Tapi kalau rakam masuk live pula, payah sikit. Melibatkan orang ramai ni, payah sikit. Tapi kalau ikut orang ramai macam tu lah kan. Kalau ikut orang ramai asal kita sebut. Masalahnya tu lah kita nak bagi peringatan. Okay. Jadi abang dia memang bangkang dia pasal dia kata yang ni ada beberapa tempat yang ni cerita bid'ah, sesat dan salah dalam akaid yang salah. Dia khas bicara ni pada risalah yang dinamakan dia As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'ala al-Wahhabiyah yang maklum itu. Maka tidak berhenti juga Muhammad itu. Tak berhenti juga Muhammad bin Abdul Wahab tu. Adik dia tak berhenti juga. Terus sebarkan pahaman dia yang salah. Orang sesat memang macam ni. Selagi dia tak rasa dia sesat, memang dia tak akan berhenti buat kerja sesat dia. Macam orang Yahudi Nasrani, kalau dia tak sedar dia sesat, dia tak ajar pada dia itu adalah dia berjuang agama. Dia buat tu kerana Allah Ta'ala. Pasal dia tak sedar dia sesat. Orang sesat yang payah ni, yang kaedah kita, kadang kita bercakap dah, tegur dah, berjumpa dah. Untuk jana doa ialah hadanallah ila siratal mustaqim. Doa yang khas untuk dia. Itu kaedah kita. Jadi Muhammad ni, adik dia ni, Muhammad bin Abdul Wahab ni tak putih-putih juga. Dan amatilah oleh kebanyakan ulama daripada ahli mazhab yang empat bagi menolak atas jalan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Tengok sikit bahasa dia sebut. Telah amatilah oleh kebanyakan ulama-ulama daripada ahli mazhab yang empat. Ulama-ulama kita yang duk ikut empat-empat mazhab. Masuk empat mazhab ni, mereka bermazhabkan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni. Ulama-ulama kita ni, bila dia tengok pendapat Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia orang ni menolak atas jalan Muhammad bin Abdul Wahab. Tolak. Dia kata ni sesat, tak boleh ikut. Kita ada disiplin mazhab Syafi'i macam ni, Hanafi macam ni, Maliki macam ni, Hanbali macam ni. Kebanyakan ulama dia lawan Muhammad bin Abdul Wahab. Pasal apa ni? Pasal Muhammad bin Abdul Wahab dia tak ada mazhab. Dia tak ada mazhab. Mazhab dia konon-konon, bunyi sedap, Al-Quran, hadis. Orang awam dengar macam mana? Okey. Kami balik pada Quran hadis. Apa-apa sikit, kami ajar ni, inilah akidah sahabat. Kami berhujah dengan Al-Quran hadis. Kami ada hujah kami. Jaga sikit. Mereka memang gunakan ayat-ayat bahasa macam tu. Ya Allah. Jadi memang tak pernah putus asa pula tu menyebarkan ajaran sesat. Pasal dia tak faham apa yang dia buat tu sesat. Sedangkan kalau dia amati betul-betul, memang dia akan sedar bahawasanya dia sesat. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi pasal apa dia sebut ni, dan juga nama dia bagi tahzir ni kerana amalkan dengan sabda Nabi SAW, idza zaharatil bid'ah wasakatal alimu fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah. Satu ulama kita takut bab macam ni, yang benda salah dia akan cakap. Satu siapa yang tahu benda ni salah tak bercakap, tak bersuara, duk diamkan diri, tambah takut hilang pangkat apa. Ini setan. Dipanggil syaitanul akhras, syaitan bisu. Panggil syaitan macam apa? Pasal dia menyesatkan orang. Dia bukan ajaran sesat, dia cuma diam lah. Dia patut keadaannya kalau dah diam, dah tahu mesti ada satu tindakan dibuat untuk supaya orang lain boleh beringat di atas kesalahan itu.
Jadi kalau diam tu disebut terjemah ni, apabila timbul ataupun nyata segala yang bid'ah. Bila nyata benda bid'ah, dan diam oleh orang yang pandai-pandai. Bid'ah ni antaranya membid'ahkan benda yang tak bid'ah, dihukum dengan bid'ah. Itulah bid'ah. Itulah juga antara bid'ah kan. Maka atasnya laknat Allah Ta'ala dan malaikat dan manusia sekaliannya. Dan adalah beranak Muhammad bin Abdul Wahab. Nak cerita sejarah sikit. Muhammad bin Abdul Wahab itu beranaknya tahun 1111. Oh, ni nombor ni pelik kan. Padahal dia 1111. Wow. Maksudnya tak pahaman yang sewil lah ni, satu-satunya pahaman yang macam tu ni lah, 1111. Saya pergi sejarah kat tu kan. Tahun 1111 Hijriah. Hijriah lah tu. Kita ni 1424. Tolak lah. Malah nak kira. Dan hidup ia hingga sampai umurnya 92 tahun. Panjang pula umur dia. Satu, tak sepertinya orang umur panjang berkat, iblis panjang lagi. Satu, ada orang bodoh ni hujah tu. Dia umur panjang tu menunjukkan dia berkat hidup. Orang taklah panjangkan umur dia. Kalau hujah panjang umur berkat hidup, iblis tu orang taklah berkatilah umur dia. Berkat hidup, saya dia minta panjang umur, orang taklah bagi. Jadi berkatlah umur hidup, umur iblis gitu. 92 tahun dan wafatnya pada tahun 1206. 1206. Dan tak kala ia nak menzahirkan barang yang menghiaslah oleh syaitan daripada berbagai-bagai bid'ah dan sesat. Waktu dia mula-mula nak menyampaikan pahaman-pahaman dia yang sesat tu, yang syaitan telah menyesatkan dia ni. Tu digunakan bahasa sesat, syaitan menyesatkan dia. Dengan berbagai-macam bid'ah dan sesat, berpindah ia daripada Madinah. Dia lari daripada Madinah. Kemudian daripada melihat akan beberapa bid'ah yang dilakukan di Madinah itu, pada sangkanya, kemudian jadi dia keluar pada Madinah pasal apa? Pasal dia lihat ada banyak bid'ah pada sangkaan dia. Pergi ziarah kubur, pergi sentuh makam Nabi, mimbar Nabi, sembahyang kat Raudhah, nak ambil berkat, ambil serban ni, ridak ni, pergi sapu dekat lantai kat Raudhah. Pada dia syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Pada dia itu amalan tu syirik dan bid'ah. Satu dia keluar pada Madinah. Lepas tu yang pada sangka dia, sangka Muhammad bin Wahab ni, yang ni adalah benda bid'ah, benda syirik. Contoh macam mana? Seperti ziarah kubur Nabi SAW. Jadi kubur Nabi ada kat Madinah. Jadi dia tak suka tu macam mana? Pindah dia ni Mekah. Pasal apa? Dia tak nak duduk Madinah. Kata dia, aku tak sanggup melihat syirik dan kufur daripada orang ramai. Ada pula. Ramai yang faham macam tu. Pahaman-pahaman kaum muda ni yang faham itu. Kalau nak kata kalau yang tu adalah syirik dan kufur, syirik kufur belakang ulama-ulama kita ni. Okay. Ziarah kubur, antaranya ziarah kubur Nabi SAW dan kubur sahabat-sahabat. Kalau habis tu yang dia perata habis, ambil traktor tu tolak kata perkuburan wakil Bakit dekat sebelah Masjid Madinah, Masjid Nabawi tu. Jadi serupa dengan pergi ziarah makam Nabi, ziarah makam para sahabat. Sama telah pula dengan berhadap kepada kuburnya. Begitulah juga dengan berhadap ke kubur Muhammad bin Wahab, kata dia, itu sembah kubur.
menghadap kubur, sembah kubur kan. Tidak berhadap kiblat. Tak menghadap kiblat pula. Dia apa? Menghadap kubur je, sembah kubur. Macam tu kan. Yang tu pun dah salah dah. Kalau menghadap kubur, sembah kubur, menghadap kiblat, sembah kiblat, menghadap Kaabah, sembah Kaabah. Ada ulama kita bagi hujah-hujah common knowledge macam tu je. Atau kaedah munasabah akal untuk menolak pahaman yang tak betul. Baik. Dan juga kata dia kubur sahabat-sahabat Nabi SAW. Maksudnya antara benda disunatkan adalah ziarah kubur sahabat Nabi SAW. Sama telah pula mana tadi? Sama telah pula berhadap kepada kuburnya, tidak berhadap kiblat, dan juga ia mendengar orang yang berkata, "Ya Rasulullah." Dah lagi kubur tu pergi sebut pula, "Ya Rasulullah." Lagi satu dia pegang. Seolah-olah macam Rasulullah hidup. Ui. Memang Rasulullah hidup pun doa alam barzakh tu bukan mati. Pada dia seru orang mati ni adalah syirik, adalah khurafat, adalah benda yang menyalahi agama, bid'ah. Maka kesemuanya adalah syirik di sisinya. Semua yang disebut ni riak, apa contoh dia bagi itulah. Maka kesemuanya adalah syirik di sisinya. Ziarah kubur, menghadap kubur, sambut maulid macam mana kita bicara lepas, tawasul. Pada sisi Muhammad bin Abdul Wahab ni, yang ni adalah syirik. Ia pun berhadaplah kepada beberapa negeri Ainiyah Basrah. Situ dulu. Nombor ni tengok sejarah dia. Ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nurika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzikraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim وبداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.